Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama-sama sekali lagi dengan saya Ustaz Muhammad Zulfadli bin Zulkarnain, Pegawai Agama Akademi Latihan Rela Malaysia, dan tuan-tuan bersama dengan saya di dalam program Usrah Rela edisi Ramadan bagi siri yang terakhir, iaitu siri yang keempat. Bagaimana tuan-tuan dengan Ramadan yang telah kita lalui, dan kita sekarang sedang melalui fasa terakhir Ramadan, ya. 10 hari yang terakhir, masya-Allah tuan-tuan, saat dan detik ini merupakan satu saat yang sangat-sangat menyentuh hatilah bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang soleh. Kerana apa? Ramadan pada ketika ini sudah pun semakin meninggalkan kita pergi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita buat satu perumpamaan, satu analogi, satu permainan sebagai contoh, lumba lari, kita sudah pun menghampiri kepada garis penamat. Kita kalau main bola sepak, kita mungkin dah berada di separuh masa kedua dan nak akhir dah. Kalau pada ketika ini kita belum menjaringkan gol, kita bimbang, kita langsung tak akan ada peluang lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi perlu pada saat dan ketika ini kita menetapkan bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam bulan Ramadan yang terakhir ini, 10 malam terakhir terutamanya, baginda dari istilahnya mengetatkan pakaian baginda, mempergiatkan lagi dengan amalan-amalan yang khusus seperti i'tikaf dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dua perkara yang penting yang perlu kita ambil perhatian supaya demi memastikan kita berada di landasan yang betul sampailah kepada akhir Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali berkaitan dengan Lailatul Qadar, ataupun amalan khusus di dalam 10 malam yang terakhir ni, iaitu yang disebutkan sebagai Lailatul Qadar tadi. Pertamanya tuan-tuan, apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Malam Al-Qadar itu ialah khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau berdasarkan daripada hadis disebutlah sebagai secara ringkasnya bagaimana di dalam hadis diceritakan, Rasulullah bercerita dengan para sahabat yang mana di zaman Bani Israel ada 4 orang pemuda yang sampai umurnya 82 tahun tidak pernah melakukan maksiat, malamnya ibadah dan siangnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sangat takjub dengan keadaan ini, bahkan mereka rasa cemburu. Ini sifat sahabat tuan-tuan, rasa cemburu dengan amal ibadah. Maka turun, malaikat Jibril turun dan beritahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala merahmati umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu malam yang dinamakan sebagai malam Al-Qadar, yang mana siapa yang dapat beribadah pada malam itu, maka nilai ibadahnya adalah sama dengan 1000 bulan, ataupun lebih kurang dalam 83 tahun 4 bulan, lebih kurang macam tu. Soalnya ialah tuan-tuan, kenapakah malam Lailatul Qadar ini dirahsiakan daripada pengetahuan kita? Kenapakah tidak diberitahu saja bila malam Lailatul Qadar ni, jimat sikit kan masa dan sebagainya. Namun tuan-tuan, ini adalah biasa di dalam syariat. Bukan saja malam Lailatul Qadar, bahkan banyak lagi perkara-perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan. Ni tujuan ni apa dia? Supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan supaya kita boleh menunjukkan kesungguhan kita, tanafus, berlumba-lumba dalam kalangan kita untuk menunjukkan ibadah kita dan kesungguhan kita. Jadi kita sebut lagi sekali bahawa tujuan malam Al-Qadar ini dirahsiakan ialah supaya kita umat manusia bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar dengan persembahan ataupun kita punya ibadah kita yang bersungguh-sungguh. Senang kata, bangunlah pada tiap-tiap malam. Sekurang-kurang orang yang mendapat Lailatul Qadar ni ialah orang yang sembahyang Isyak secara berjemaah dan sembahyang subuh secara berjemaah, ataupun disebutkan man qama Lailatul Qadri, man qama Lailatul Qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar
dengan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dikatakan bahawa kalau satu orang dia bangun saja pada malam itu dengan perasaan rasa dia kata, ya Allah, kalau malam ni malam Lailatul Qadar, aku harap pada Engkau supaya Engkau rahmatikan aku dengan keampunan. Sebagai contoh, orang ni dia akan mendapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan pun kalau jadikan projek tahun ni nak cari malam Al-Qadar, tuan-tuan akan dapat tu. Tengok malam pertama macam mana suasana dia. Dia memang malam yang istimewa, kita boleh rasa. Dan Nabi sebut juga dalam hadis bagaimana kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, siangnya kita akan dapati hari itu ialah satu hari yang istilah dia hari yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, macam mendung saja, bukan nak hujan, macam mendung saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya berkaitan dengan Aidilfitri. Aidilfitri. Jadi tuan-tuan, bila kita dah sebut tentang Aidilfitri ini, Allahu Akbar, kita sudah hampir-hampir sangat kita nak meninggalkan Ramadan. Inilah saatnya kalau kita sebut tadi para bagaimana orang-orang mukmin, orang-orang soleh pada ketika ini mereka sedang menangisi Ramadan, menangisi Ramadan. Kerana apa? Peluang keampunan Allah Subhanahu wa taala selama sebulan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan seluas-luasnya, pada detik dan saat ketika ini sudah pun akan berakhir. Tahun depan tak tahu lagi. Ini para alim ulama tuan-tuan, mereka berdoa nanti habis Ramadan 6 bulan doa, ya Allah terimalah ibadah kami di dalam bulan Ramadan yang lepas. Nanti 6 bulan kemudian minta jumpa dengan Ramadan. Bagaimana mereka ni sangat menghargai Ramadan. Dengan kita menyebut perkara-perkara ini menyebabkan kita rindu kepada syurga, dan kita ingat bahawa ini adalah kampung kita, dan kita mengekalkan amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan untuk kita bawa luar daripada Ramadan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan teringatkan saya, tolong doakan saya. Sekian untuk perkongsian kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, merayakan hari Aidilfitri sebagai orang yang berhak untuk merayakannya, dan Allah Ta'ala mempertemukan kita lagi dengan Ramadan demi Ramadan pada tahun-tahun akan datang. Itu saja perkongsian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.